Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM. Okey, kita sambung satu hari 10 soalan. So cikgu sambung soalan kertas 1 daripada negeri Kelantan lah. Okey. Soalan yang pertama, Rajah 1 menunjukkan sebatang tiang lampu setinggi 24 meter. Okey, so kita label dululah 24 tinggi. Diberi jarak mengufuk QP. QP mengufuk dia 18 meter. Okey, hitung sudut tunduk. Okey, sudut tunduk mesti diukur daripada garis normal Sudut tunduk P dari puncak tiang lampu. So ni puncak tiang lampu lah. Okey, P daripada tiang lampu R. Okey, sudut tunduk tu mesti diukur daripada garis normal ni lah. So sudut dekat sini kita nak Okey, sudut dekat sini kita tahu sudut ZZ lah. Dapat sudut dekat sini. Okey, so kita nak cari kat sini. Okey, pelajar kena tahulah formula sin tu Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, so kat sini kita ada tentangan dan sebelahan. So tentangan dan sebelahan adalah tangent lah. So tangent theta sama dengan opposite 24 per dengan 18. So theta sama dengan tangent bawa pergi sebelah tangent negatif 1 24 per 18. Okey, kita tekan kalkulator. Okey, shift tangent tangent inverse lah. Okey, 24 per dengan 18. Okey, so kita dapat jawapan dia 53 darjah. 53.13 darjah. So settle untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni dia nampak macam susah, complicated, tapi sebenarnya mudah Okey, first sekali selesaikan pecahan algebra di bawah lah. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Kita kena ringkaskan dia. Okey, kita kena faktorkan dia lah. Okey, kita tengok yang atas dulu. So dekat sini, so kita nampak H dia sama So kita keluarkan H. So dalam bracket H tolak 2K. Okey, ni atas lah. Okey, kalau yang dekat bawah ni kita boleh tekan kalkulator lah. Okey, kita boleh tekan kalkulator ataupun kita boleh ringkaskan dia lah. Okey, kalau tekan kalkulator, okey, untuk yang bawah ni kita tekan kalkulator lah. Ni kan persamaan kuadratik. So kita boleh tekan kalkulator mode equation. So ni ada 1 pun boleh ubah, tekan anak panah sebelah, so 2. Okey, A dia adalah yang kuasa 2 tu lah. So 1, B dia adalah negatif 4. Okey, C dia adalah 4 lah. Okey, so dekat sini pelajar akan dapat X yang pertama ni 2. Okey, so X yang kedua ni kita dapat 2 jugalah. Okey, bermakna kalau kita dapat 2 sekali 2, bermakna dia akan ada X kan X lah. So dekat sini H So H tolak 2. Okey, H tambah 2. Okey, dia jadi macam ni. Settle yang ni Okey, so kita darab. So dekat sini kita nak faktorkan dia, kita boleh keluarkan 3. So H tambah 2K. Okey, so dekat bawah kita nak faktorkan dia, kita boleh keluarkan 4 lah. Maksudnya H tambah 2. Okey, so yang seterusnya bahagi. So kalau bahagi ni kita tahu, kita buat darab siap-siap lah, senang. Kita bawa naik atas Kita bawa naik atas H2 tolak 4. So H2 tolak 4 kita tahu 4 ni 2 kuasa 2. Maksudnya H kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Okey, so dia akan dapat H tolak 2, H tambah 2. Yang ni konsep ni pelajar kena tahulah. Okey, so H tolak 2, H tambah 2. So yang bawah
Yang atas ni pun sama juga Okey, kalau cikgu ringkaskan dia. So dekat sini kita akan dapat kalau H kuasa 2 tolak 4 K kuasa 2. Pelajar tahu 4 ni adalah H 2 tolak 2 kuasa 2 K kuasa 2. Semua kuasa 2 So kalau semua kuasa 2 dalam bracket H tolak 2K H tambah 2K. So dekat sinilah. Okey, H tolak 2K H tambah 2K lah. Okey, so dekat sini kita boleh potong. So nak potong kat mana? H tolak 2K H tambah 2K. Okey, so H tolak 2 H tambah 2. So kat sini ni dulu. Okey, so H tambah 2K cikgu potong kat sini. Okey, lagi ada yang boleh potong lagi. So yang ni dengan yang ni lah, H tolak 2K. So yang tinggal tak ada dah 3 darab H 3H. Okey, per dengan 4 H tambah 2. So 3H. Okey, soalan dia A lah. Jawapan dia A. Okey, senang Okey, so kita sambung lagi untuk soalan nombor 3. So cikgu kecilkan sikit. Okey, nombor 3 ni mudah Rajah 2 ialah cartapa yang menunjukkan 4 jenis cara ke sekolah bagi 900 orang pelajar. So dekat sini pelajar tahu automatik 900 pelajar lah. Okey, so dalam gambar ni kita ada K ni, kereta ni 210. Maksudnya kita boleh carilah kereta tu. 210 per 360 darab dengan 900. So boleh kecilkan. So dekat sini 210. Sorry, maaf pelajar sekejap. Okey, minta maaf. So kita sambung 210. So cikgu reset balik. 210 darab dengan 90. Okey, so bahagi dengan 36. So kita akan dapat 525. So yang naik kereta ni 525. Sebab maklumat dia bagi kat sini Okey, so kita tengok. Diberi bahawa 30% daripada kumpulan pelajar ke sekolah menaiki motosikal. So motosikal ni 30%. Okey, maksudnya 30% daripada 900 lah. So kita darabkan. Okey, 0.3 darab dengan 900. So kita akan dapat 270. So dekat sini 270. Okey, seterusnya hitung bilangan murid ataupun bilangan pelajar ke sekolah menggunakan bas. So kita nak dapat bas. Ini 270 je. Okey, yang menaiki bas 900 tolak 525 tolak 270. Okey, kita tekan kalkulator. 900 tolak dengan 525 tolak dengan 270. So kita akan dapat 105. Okey, so jawapan dia adalah D lah. Okey, so kita sambung soalan yang keempat. Jadual 1 menunjukkan 2 pemboleh ubah X, Y bagi fungsi. Okey, Y sama dengan 3 tolak 2X tambah X kuasa 2. Okey, soalan dia, hitung nilai bagi P tambah Q tambah R tolak S. Maksudnya kita kena cari P, cari Q, cari R dan cari S. Okey, ini kita tekan kalkulator lah. Just kita kena tahu fungsi Okey, Y sama dengan 3 tolak 2X. Y sama dengan 3 tolak 2X. Okey, tambah X kuasa 2. Tambah X kuasa 2. Maksudnya X ni kita ganti dekat sini lah. Ni kita gantikan nilai X dekat sini.
So kita cari P dulu, kita just tekan kalkulator terus senang Okey, so cikgu letak kat sini. Okey, 3 tolak 2 dan X tu dalam kurungan lah negatif 3. Okey, tambah dengan X ni kita buat bracket senang negatif 3 okey kuasa 2. Okey, so kita tekan kalkulator, kita akan dapat kosong. Betul ke semula okey, 3 tolak 2 darab dengan negatif 3. Okey, tambah negatif 3. So cikgu letak kuasa 2 kat luar lah. Okey, so kita akan dapat kat sini 18 lah. Okey, so seterusnya kita cari X yang kedua. So X yang kedua kita just tukar je pelajar Kalau pelajar dah ada persamaan tu, just tukar saja negatif 1. Okey, cikgu tukar kat sini. Negatif 1. So sama dengan 6. Okey, dan seterusnya yang ketiga ni sama juga, kita gantikan X. Jadi just cikgu tukar, buang je lah dia punya negatif tu sebab dia 1. So cikgu delete. Okey, so jawapan dia adalah 2. Dan last sekali X tu kita ganti dengan 4. Okey pelajar, samaan dah ada, so kita ganti 4. So ganti 4, so kita akan dapat 11. Okey, soalan dia P tambah Q tambah R tolak S. P tambah Q tambah R tolak S So cikgu semula 18. Okey, tambah dengan 6 tambah dengan 2 tolak dengan 11. Tolak 11. So kita akan dapat jawapan dia 15. Mudah sangat-sangat. Okey, kita pergi pada soalan yang kelima. Okey, dalam rajah 3 PQR ialah sebuah segitiga bersudut tegak. So bersudut tegak Okey, hitung nilai cos X plus cos Y. Cos X plus cos Y. So cos kita tahu kalau saya hantulah. Okey. So dekat sini bila dia bagi satu segitiga macam ni, so yang ni adalah hipotenus. So kita cari nilai dekat sini dululah, senang. Maksudnya 29 kuasa 2 tolak dengan 20 kuasa 2. So kita tekan kalkulator dulu. 29 kuasa 2 tolak dengan 20 kuasa 2. So kita akan dapat 441. So punca 441 kita akan dapat punca, so 21. So panjang ni dah tahu 21. Okey, cos dia nak cos X dulu cos X. So X sebelahan per hipotenus. Jadi cos X ni 20 per 29. Okey, ditambah dengan cos Y. Cos Y. Cos sama dengan sebelahan per hipotenus. So 21 per 29. So kalau pembawah dia sama, just tambah terus je. 20 tambah 21, 41 per 40 per 29. Sorry Okey, kita cek jawapan. So ada jawapan dia betul. Okey, so seterusnya soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6 ni soalan ketaksamaan linear lah. Antara kawasan bertanda A, B, C dan D dalam rajah 4, yang manakah memuaskan ketaksamaan. So kita ada dua ketaksamaan Ketaksamaan yang pertama, Y lebih besar atau sama dengan 4X tambah 8. So yang ni kita kena confirm lah yang mana satu garis dia
So yang ni asal dia y sama dengan 4x tambah 8. So kita masukkan x, y lah. Okey, cikgu biasakan akan masuk macam ni lah. So kalau x dia kosong, y dia 8. Okey, seterusnya kalau kat sini 8, biasanya cikgu akan tulis, cikgu akan masukkan x dia, katalah cikgu masukkan x dia 2. 4 kali 2 8. So 8 tambah 8 16. So kita boleh plot 08 08. So kat sini. So kalau 2 16, kat sini 8 2 16, dia logik kat sinilah. Okey, so ni adalah garisan dia. Okey, so kita tahu bila lambang lebih besar dia mesti belah atas. Ni poin yang pertama. Okey, kita tengok ketaksamaan yang kedua kat sini yang kita ada So x tambah y sama dengan 8. So kalau cikgu buat jadual x y, cikgu masukkan x kosong. So x kosong automatik y dia 8 lah. Okey, kalau cikgu masukkan x dia 2, katalah 2. So 2 bawa pergi sini jadi negatif 2. So x 2, y dia 6. So mana garisan dia? 08. So 08 kat sini 26. So 26 katalah kat sini Okey, so cikgu buat garisan dia dekat sini lah. Okey, so dia lebih kecil atau sama. So lebih kecil mesti belah bawah. So yang bertindan 2 ni adalah jawapan dia lah, A. Mudah sangat-sangat. Okey, so kita sambung yang ke-7. Antara berikut adalah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelan kewangan jangka masa panjang, kecuali. So poin dia kat sini kecuali So pelan kewangan jangka panjang dia akan mempengaruhi inflasi, betul. Kesihatan diri, betul. Perbelanjaan diri, dasar kerajaan ni, betul Okey, so kecuali perbelanjaan diri lah. Okey, so jawapan dia C lah. C ke B C perbelanjaan diri mempengaruhi. So perbelanjaan diri ni kita boleh kontrol lah maksudnya. Okey, so pergi kepada soalan yang ke-8. Okey, jadual 2 ialah jadual kekerapan yang menunjukkan jisim badan pelajar tingkatan 2 amanah. So ni jisim pelajar, ni kekerapan. Hitung nilai min. Okey, so pelajar kena tahulah min tu. Okey, min sama dengan jumlah f x bahagi dengan f lah, frekuensi. Fx ni maksudnya kekerapan darab dengan titik tengah. So kita cari titik tengah yang pertama, 20 tambah 29 bahagi 2 Okey, so 20 tambah 29 kita bahagi dengan 2. So kita akan dapat 24.5. 24.5. So yang ni semua sama Okey, 34.5, 44.5, 54.5, 64.5. So F darab dengan titik tengah. So 2 darab 24.5. Sorry. Okay, so kekerapan darab dengan titik tengah. So kita kira satu-satu lah. 24.5 darab dengan 2. So kita akan dapat 49. So 49. Okey, so 34.5. 34.5 darab dengan 10. Ni senang darab 10. So direct je 345. Okey, 44.5 darab 4. 44.5 darab dengan 4. So kita akan dapat 178. Okey, 54.5. 54.5 darab dengan 3. 163.5.
Dan last sekali 64.5 darab 1 64.5. So kita tambah sebab dia nak jumlah tu. So kita tambah semua sekali. Cikgu tulis balik 49 tambah 345 tambah 178 tambah 163.5 tambah 64.5. So kita akan dapat 800 lah. 800. So dekat sini 800 bahagi dengan jumlah kekerapan So 2 tambah 10 12 tambah 4 16 tambah 4. So 20 bahagi 20 So potong-potong lah. 80 bahagi 2. So 40 jawapan dia. So bin adalah 40. Okey, settle soalan yang ke-8. Okey, seterusnya soalan yang ke-9. Soalan ke-9 ni mudah hitung nilai punca kuasa 3 negatif 3 3/8 darab punca kuasa 36 tolak 2 kuasa 3 di kurungan kuasa 2. Okey, yang ni pelajar just tekan kalkulator terus je untuk dapat jawapan mudah sangat. Okey, kalau tak boleh nak tekan kalkulator, kita selesai kaedah biasalah. Kalau kita ringkaskan dia dulu punca kuasa 3. So yang ni kita nak selesaikan 8 darab 3 20 24 tambah 3 27 lah. 27 per dengan 8. Okey, darab dengan punca kuasa 36. So dekat sini 6 lah, tolak 2 kuasa 3 8 lah. 2 kuasa 3 2 darab 2 darab 2 So akan dapat 8 lah. So kat sini kuasa 2. Okey, punca kuasa 3 27. So 27 pelajar tahu punca kuasa 3 maksudnya 3 darab 3 darab 3. So dekat sini kita dapat 3. So punca kuasa 3 bagi 8 adalah 2 lah. Okey, darab dengan so 6 tolak 8 negatif 2 negatif 2 darab 2. Okey, so kita akan dapat 4 lah. Okey, so dekat sini lepas tu 2 kita potong lah. 2 kali 1 2 kali 2. So 3 darab 2 jawapan dia 6. So jawapan dia B lah. Okey, ada negatif tak? So dekat sini negatif, sorry pelajar So dekat sini negatif. Cikgu tertinggal. So sebenarnya ni negatif lah. Okey, betulkan balik. Jawapan dia adalah negatif 6. Okey, dan soalan yang terakhir untuk malam ni. Antara pernyataan berikut adalah benar tentang lokus. Okey, lokus ni mudah Okey, lokus. Okey, kita tengok satu-satu. Pergerakan suatu titik pada bola yang ditendang akan menghasilkan suatu bulatan. Betul ke? Kita tendang hasil bulatan. Tak kita tendang so bola tu akan melengkung macam ni lah. So automatik dia bukan lokus lah. Okey, pergerakan suatu titik pada roket yang sedang dilancarkan menghasilkan suatu bentuk garis lurus ataupun garis lari. Tidak so dia projectile tu dia macam ni lah. Okey, melengkung. Pergerakan hujung pengelap cermin kereta yang sedang bergerak menghasilkan suatu lengkungan. Okey, ni betul ni Viper kereta kan hasil lengkung macam ni. Dan last sekali kita tengok betul tak pergerakan suatu titik pada ayunan bandul akan menghasilkan bulatan suatu garis lurus. Bandul tu yang bulat tu lah yang berayun. Okey, berayun kiri dan kanan tu tak mungkin dia menghasilkan bulatan. So jawapan dia adalah C. Okey, rasanya itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Selamat menonton. Cikgu harap video cikgu membantu Okey, boleh komen, like dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.